Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam video selanjutnya tentang hadis, saya akan menyampaikan tentang qunut. Hadis dari Anas radhiyallahu an menceritakan tentang hadis berikut. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in minal arabi summa tarakahu, muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut selama sebulan sesudah ruku. Dalam doanya itu beliau mengutuk beberapa kabilah orang-orang Arab. Setelah itu beliau meninggalkannya. Hadis muttafaqun alaih. Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad dan Imam Darulqutni dari jalur yang lain disebutkan pada hal yang sama, hanya ditambahkan lafadz wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun di dalam sholat subuh, beliau Nabi Muhammad masih tetap melakukan doa kunut hingga meninggal dunia. Anas radhiyallahu an menceritakan pula hadis berikut. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Shahhahahu Ibnu Khuzaimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali melakukan doa kunut melainkan karena untuk mendoakan kebaikan bagi suatu kaum atau untuk mendoakan keburukan atas suatu kaum. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Makna keseluruhan dari hadis tersebut ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pusat perhatian semua manusia. Mereka meminta tolong kepada beliau apabila ada musuh yang hendak menyerang mereka, atau mereka bermaksud mempelajari perkara agama mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengirimkan kepada mereka pasukan, bantuan, dan ahli qura untuk mengajarkan agama kepada mereka. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabaikan permintaan kabilah Ri'l, Zakwan dan Usayyah dari kalangan Bani Sa'lim. Nabi Muhammad SAW mengirimkan kepada mereka 70 orang ahli qura. Mereka terdiri atas kalangan sahabat yang kerjanya mencari kayu di siang hari, sedangkan di malam harinya mereka sholat. Ketika ahli qura yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW sampai di sumur Ma'unah, tiba-tiba ketiga kabilah tersebut khianat. Ketiga kabilah tersebut berbuat khianat kepada mereka, yaitu dengan membunuh mereka di sumur Ma'unah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka cita ketika menerima berita tentang peristiwa tersebut. Maka beliau mulai berdoa di dalam sholatnya selama 1 bulan penuh, melaknat perbuatan mereka. Setiap kali beliau teringat kepada orang-orang yang membunuh ahli qura, maka beliau berdoa untuk kehancuran mereka. Beliau selalu berdoa untuk kebaikan kaum du'afa dari kalangan ahli Mekah. Fiqhul hadis yang bisa kita ambil yang pertama ialah disyariatkan membaca doa kunut dalam semua sholat fardu apabila kaum muslim tertimpa suatu musibah atau malapetaka.
maka doa tersebut disesuaikan dengan kedudukan yang ada. Contoh seperti sekarang dalam keadaan pandemi, nah kita disyariatkan untuk membaca kunut di setiap sholat fardu. Yang kedua, fiqhul hadis yang kedua ialah disyariatkan membaca doa kunut dalam sholat subuh sesudah ruku. Kedua pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'i. Imam Malik menurut qaul yang sahih mengatakan bahwa doa kunut dilakukan sebelum ruku yang kedua. Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya hal tersebut, yakni doa kunut, dilakukan dalam rakaat ganjil dari sholat isya sesudah ruku. Imam Abu Hanifah mengatakan doa kunut dilakukan dalam rakaat ganjil dari sholat isya sebelum ruku. Yang kita pakai dalam madhab fikih ialah madhab Syafi'i, yakni disyariatkannya membaca doa kunut dalam sholat subuh sesudah ruku yang kedua. Inilah yang kita pakai dalam keseharian dalam ketika melakukan ibadah sholat subuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.